Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 228. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 hingga 5. Selesaikan soalan yang berikut. Soalan pertama, gambar dan maklumat di atas menunjukkan 3 anggota keluarga yang tinggal di negara yang berbeza. Okey, maksudnya kat sini gambar kat sini Puan Hamimah tinggal di Muar Johor. Waktunya ialah jam 15.15. Okey, kemudian Rafiq negara yang berbeza iaitu Kahirah Mesir jam 9.15. Jadi sistem yang digunakan, waktu yang digunakan ialah sistem 24 jam. Okey, kerana ada perkataan jam dekat depan. Jadi soalan pertama ditanya, berapakah beza masa di antara Muar dan Kahirah? Okay, jadi kata kunci kat sini ialah beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Maka kita perlu tolak yang nombor ataupun masa yang besar, tolak waktu yang kecil. Okay, jadi sebelum kita menjawab soalan ini, kita perlu tahu dahulu kedudukan negara-negara ni. Jadi cikgu cadangkan kita buat satu arah mata angin untuk kita menjawab soalan ni. Jadi kita letak macam ni. Kemudian kita letak kedudukan negara. Jadi cikgu letakkan M itu di tengah-tengah, iaitu Malaysia. Maksudnya Malaysia kat sini. Jadi kita tengok Kahirah ataupun Mesir berada dekat tepi, kat belah kiri. Kalau kat dunia, peta dunia di belah kiri Malaysia. Jadi kita tulis K. Manakala Indonesia kedudukannya agak besar, negaranya besar. Jadi kebanyakannya di belah kiri ni. Jadi cikgu buat dekat belah bawah. Jadi cikgu buat I. Okay, kemudian yang paling penting ialah kita letak kedudukan matahari. Kenapa ke belah kanan? Sebab siapa yang belah kanan dahulu, dia akan jumpa matahari dahulu. Sebab tu J kat belah sini. Jadi J akan jumpa matahari dahulu. Kemudian kita letak waktunya, iaitu cikgu tulis sistem 24 jam, 15.15. Okay, 15.15. Okay, manakala Mesir ialah 09.15. Okay, jadi kat sini kita tahulah, maksudnya Malaysia baru lebih awal daripada Kahirah. Malaysia mendahului sebab Malaysia berada dekat matahari dekat dengan Malaysia ni. Okay, jadi bila kita nak buat beza, maka kita akan tolakkan. Jadi sebelum kita tolakkan, kita perlu buat bentuk lazim dan perlu ada unitnya, iaitu jam dan masa. So kita tulis jam dan masa. Okey. So kita tulis. Okey, boleh. Kita tulis jam masa pula. Jam dan minit. Jam, minit. Jadi sekarang kita akan tolakkan. Kita akan ambil Malaysia dahulu. Jadi kita buat 15. Kita akan tolak jam di Mesir 09.15. Jadi kita tolak 15 tolak 15. 5 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 15. 15 tolak 9 ialah 6. Okay, jadi kat sini ialah 6 jam dan minit tak ada. Maka beza jawapan, beza masa antara Muar dan Kahirah ialah 6 jam. So kita tulis ni 6 jam.
Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 1A ni, beza masa iaitu 6 jam. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Waktu Jakarta lewat 1 jam dari Muar. Okay, kata kunci kat sini ialah Jakarta lewat 1 jam. Nyatakan waktu Jakarta ketika itu. Jadi kita tengok kat sini, Jakarta, okey, memang cikgu kebetulan cikgu tulis kat sini lewat, iaitu lewat 1 jam. Bila lewat 1 jam, maksudnya Malaysia lebih awal, Malaysia lebih besar. Maka kita akan buat juga bentuk lazim seperti yang ini, dan kita akan menolak 1 jam. Okey, so kita buat. Waktu Malaysia sama juga, cuma kita akan tolakkan. Tolak 1 jam. So, cikgu betulkan sikit je. Okay, kita padam sikit. Okay, waktu Malaysia masih sama 15.15. Cuma kita tolak 1 jam. So, minit sifar-sifar. Jadi, kita dapat waktu dekat Indonesia ialah, kita tulis ni 15. 5 tolak 1, 4. Ini 1. Maka, nyatakan waktu Jakarta ialah, kita akan tulis sistem 24 jam, iaitu jam 14.15. Jadi inilah dia waktu di Jakarta. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Bandar A dan bandar B berada di zon masa yang berlainan. Okey, maksudnya zon masa ni macam peta ni lah. Maksudnya dia duduk kat kawasan lain-lain jauh-jauh. Okey, jadi dia kata waktu bandar A mendahului waktu bandar B selama 5 jam. Okey, maksudnya A ini lebih awal 5 jam. Jadi, nyatakan waktu bandar B ketika bandar A 2 jam 12.35. Okey, bila dinyatakan sini waktu ketika bandar A dinyatakan, jadi kita nak kira B, maka kita akan tolak lah. Sebab apa? Sebab B itu berada di belakang. Okey, jadi kita akan tolak, maka kita akan buat bentuk lazim lagi sekali. Okey. Oh, saya salah. Okey, tak apa, kita padam sini teruslah. Okey, yang ni pun cikgu nak salin lah. Takut jumpa lagi soalan macam ni. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita akan tulis yang kita tahu ialah A, maka kita akan tulis 12.35. Okay, jadi kita tolak 5 jam. Tolak 5, sifar. Okay, sekarang kita tolak 35 terus ni, tolak sifar, kita dapat 35 juga. 2 tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 12. 12 tolak 5, 7. Maka, waktu di bandar B ketika bandar A 12.35 ialah kita akan tulis sebagai jam sifar 7.35. Okey, inilah dia waktu di bandar B. Jadi, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2B. Menara jam di bandar B menunjukkan pukul 10.45 malam. Jadi kata kunci kat sini ialah malam pukul 10.45. Jadi kalau 10.45 malam ini kita juga boleh dalam sistem 12 jam iaitu 10.45 malam itu ialah PM. Okay, jadi kalau kita nak tukar kepada sistem 24 jam kita akan tulis jam, kita tambahkan 12. Jadi kita dapat 22. Jadi kalau sistem 24 jam dia ialah 22.45. Jumaat.
12 Ogos 2022. Cari waktu tempatan di bandar A. Oh, dia kata bandar A pula. Tadi bandar B. Okay, jadi kita tahu bandar A ini mendahului, maksudnya di depan. Jadi soalan nak kita kira bandar A. Okay. Jadi cara dia macam soalan 2A tadi, yang mana kita nak B, kita tolak. Kalau kita nak A, kita akan tambah. Sebab yang diberi A lah bandar B. So, kita akan buat bentuk lazim. Macam ni. Kemudian kita tolak. Tambah. Okay, jadi kita ambil 2245. Sebab A mendahului 5 jam, so kita tambah 5. Tambah 5 jam. So kita tambah 5. Okay. Tambah sifar. Jadi waktunya ialah 45 juga untuk minit. 2 tambah 5, 7. 2. Okey, jadi waktunya ialah jam 27.45. Okey, tapi dalam sistem 24 jam dia sampai pukul 24 saja. Pukul 24 tu ialah pukul 12 malam lah. Jadi sebab dia melebihi, so kita akan tolak. Jadi kita akan tolak 24 terus kat sini. Okay, bila kita tolak, kita akan dapat waktu dalam yang lebih kecil, iaitu hari yang berikutnya. Okay, so kita dapat sini. Jadi kita tolak dulu rumah minit, yang mana 45 tolak sifar, dia jadi 45 juga. Kemudian jam 7 tolak 4 dapat 3, 2 tolak 2 sifar. Maka kita dapat jawapannya ialah, kita tulis waktunya dahulu, iaitu jam sifar 3, 45, hari, bukan hari Jumaat, hari esoknya iaitu hari Sabtu. Okey, tarikhnya ialah 13 Ogos 2022. Jadi itulah dia waktu tempatan bagi bandar A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. 1. Pertandingan sukan dalam talian disertai oleh peserta dari beberapa negara. Okey, ada pertandingan sukan dalam talian disertai oleh beberapa negara. Pemain Malaysia dijadual menentang pemain Amsterdam. Okey, Amsterdam tu ialah Belanda, kat sini Belanda, dalam pusingan pertama pada 5 Mac 2022. Waktu Malaysia awal 7 jam berbanding dengan waktu Amsterdam. Permainan bermula pada pukul 8.10 malam di Kuala Lumpur. Okay, jadi sebelum kita jawab soalan ni, kita keluarkan maklumat. Maklumat pertama ialah, yang penting ialah kedudukan Malaysia dan juga Belanda. Jadi pertama sekali kita akan buat macam biasa arah mata angin. Okay, so kita buat yang pertama sekali kedudukan lah. Maksud cikgu kedudukan. Jadi pertama sekali kita kena tahu kedudukan matahari dekat belah kiri ni. Okay, jadi Malaysia biasanya menjawab soalan ini, biasanya kita mesti letak dekat tengah-tengah ni. Jadi Malaysia ialah 8.10 malam. 8.10 malam ni ialah 8.10 PM. Bila 8.10 PM, 8 ni kita tambah dengan 12, kita dapat 20. So kita boleh tulis ni 20. Waktunya ialah 20.10. Manakala Belanda, bila dia kata lewat, memang betul lah Belanda duduk dekat Eropah belah barat ni. So kita tulis ni Belanda, iaitu B. Jadi B kita tak tahu waktu dia, tapi kita tahu jaraknya ialah 7 jam. Kat sini 7 jam. Maksudnya Belanda ini lewat 7 jam. Okay, jadi soalan dia tanya, apakah waktu di Amsterdam pada ketika itu? Nampak? Kita lukis ni pun kita dah boleh agak dah. Maksudnya kita akan tolak.
Jadi pertama sekali kita akan buat bentuk lazim. Okay, so cikgu ambil yang ni lah. Kita buat bentuk lazim untuk kita mengira soalan ni. Okey. Tapi waktu dia kita kena tukar. Okay, so kita ambil waktu Malaysia. Malaysia ialah 20.10. So, tulis ni 20.10. Oleh kerana waktu Malaysia awal 7 jam, kita nak kira Amsterdam, jadi kita kena tolak. Jadi kita tolak saja 7 jam. Okay, so kita akan tolak, jadi kita dapat sifar 1. Sifar tolak 7 tak boleh, jam jadi 10. 10 tolak 7. 3, kemudian kita letak 1. Jadi kita dapatlah waktu di Amsterdam, iaitu kalau Malaysia pukul 8.10 malam atau sistem 24 jamnya ialah 20.10. Jadi dekat Amsterdam atau Belanda ialah jam 13.10. Okey. Tapi kalau awak dekat cikgu awak nak sistem 12 jam, kita akan tulis pukul 1.10 PM. Maksudnya dia masih tengah hari, masih siang. Kita dah malam kan? Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Seorang pemuda dari Riyadh, Arab Saudi menonton perlawanan itu. Masa di Riyadh lewat 5 jam dari Malaysia. Nyatakan waktu di Riyadh. Okey. Jadi soalan ini dikatakan waktu Riyadh yang lewat. Okey, kita tengok sini macam peta tadi. Okay, kat sini Malaysia, Riyadh ialah macam dekat Belanda, dia lewat. Tapi kita katakan Riyadh lewat kat sini, kita tulis sini A, lewat 5 jam saja. Maksudnya kalau kita nak kira Arab atau Riyadh ni, kita akan tolak 5 jam lah sebab dia lewat 5 jam. Tadi kita tolak 7 jam sebab kita Belanda Okay, so perkara yang sama kita akan buat bentuk lazimnya dan kita akan tolak Okey, kita tolak 5 jam Okey, kita ambil waktu dekat Malaysia iaitu 20.10. 20.10. Jadi kita tolak 5 jam saja. Jadi sifar 1, 5 tak boleh. Okay, so kita dapat 5, 1. Okey, kita dapat waktu dekat Riyadh ialah jam 15.10. Okey, ini ialah sistem kita panggil 24 jam. Tapi kalau cikgu awak nakkan jawab dalam sistem 12 jam, so 15 ni ialah pukul 3. Cikgu tulis ni 3.10 PM. Okey, itulah dia waktu di Riyadh, Arab Saudi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Hitung beza masa antara Amsterdam dengan Riyadh. Okey, maksudnya dua-dua waktu itulah. Okey, kita tengok sini. Riyadh ialah 15.10, manakala Arab Saudi 13.10. Jadi kita akan tolak yang besar, tolak yang kecil. Okey, jadi kita akan ambil yang besar, maka kita tengok peta kita tadi. Mana tadi? Mana tadi? Ni yang bawah ni. Okay, Riyadh berada dekat depan, dekat dengan matahari. So, Riyadh lah dulu. Jadi, Riyadh akan tolak Amsterdam. Okay, so waktu di Riyadh ialah 15.10. Manakala waktu di Amsterdam ialah 13.10. Jadi kita dapat tolak, tambah pula. Kita tolak silap.
Tadi cikgu tolak tambah tadi. Ni cikgu kena tolak. Okay, ni tolak cikgu betulkan. Sekejap, ni tolak. Ini betul tolak. Okay, so yang ini kena tolak. 15-10 tolak 13-10. So kita dapat sifar 5 tolak 3, 2. So 2 ni ialah jam. Jadi kita dapat bezanya ialah 2 jam. Lewat 2 jam. So inilah dia beza antara Amsterdam dan Riyadh. Kita teruskan dengan soalan keempat. Ada kita panggil kayu yang mana beratnya 1.5 kg, panjangnya 60 cm. Okay, gambar di atas menunjukkan panjang dan jisim sebatang kayu. Okay. Panjang dan jisim. Bila dia kayu cikgu dah sebut tadi. Kayu itu dipotong kepada dua bahagian. Okay, dua bahagian maksudnya dipotong. Panjang satu bahagian kayu itu ialah 40 cm. Okay, kalau di 60 kita kata 40 contohnya. So contohnya dipotong dekat sini lah contohnya. Sini dipotong. Jadi kalau sini 40, sini 20. Sini 40, sini 20 contohnya tu. Okay, sini 20 cm. Dekat belah kanan ni ialah 40 cm. Okay. Adakah jisim kayu itu berukuran 40 cm? Adakah jisim yang kayu berukuran 40 cm itu 1000 gram? Jadi dia nak kita buktikan. Baiklah, kita akan buat perkadaran dahulu, iaitu kita tengok sini 60 cm bersamaan 1.5 kg. So kita tulis ni 60 hitam merah sekejap. Okay, kita buat ni 60 cm bersamaan 1.5 kg. Okey, ini berat dia Tapi sebab soalan ni pun dia nak dalam G, jadi cikgu cadangkan kita tukarkan kepada gram Jadi kg ke G ialah darab 1000, jadi maksudnya 60 cm bersamaan kita tukar kepada gram iaitu 1500 gram. Okey. Jadi soalan nak betul ke 40 cm itu 1000 gram. Jadi kita kira dulu 1 cm berapa. Okey. Jadi cara untuk dapat 1 cm kita akan bahagikan 1500 dengan 60. Okey, so kita buat 1500. Kita akan bahagi 60. Okey, pertama sekali kalau ada sifar kita potong. Okey, jadi berapa kali 6 dapat 15? Kita dapat 2, iaitu 12. Kita tolakkan, dapat 5 tolak 2, 3. Turunkan sifar, 30. Berapa kali 6, 30? Kita dapat 5, so 30. Okey, tolak. Okey, jadi ini bermakna 1 cm ialah 25. 25 apa? 25 gram. Okey, jadi kita nak kira 40 cm ni betul tak 1000? Maka kita akan buat 25 ni kita akan darab 40. Atau 40 darab 25 Jadi kalau nak darab 25 40 kita cuma darab 25 kali 4 saja. Okay, so ini ialah gram 25 darab 4. Nanti kita tambah sifar dekat belakang. Okay, jadi kita kira 5 kali 4 20. 2 kali 4 8 tambah 2 10. Okay, kemudian kita buat ni G. Okay, jadi maksudnya 40 cm ialah ni 40 cm ni 40 cm maksudnya 1000 gram. Okey, jadi betul lah adakah jisim kayu berukuran 40 cm itu 1000 gram? Jadi jawapannya ya. So ya, betul ataupun ya lah kita cakap
Ya, iaitu 40 cm sama dengan 1000 gram. Okey, melalui pengiraan inilah dia pembuktian dia. Okey, kita darabkan 25 dengan 4, dia jadi 1000 gram. Okey, jadi itulah dia cara-cara pembuktian yang mengira 40 cm itu 1000 gram. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Gambar menunjukkan dua balang air anggur berbentuk silinder yang sama saiz. Okey, ni gambar dia A dengan B sama saiz tetapi airnya tidak sama. Sukatannya tak sama, yang mana ketinggian air yang A ialah 25 cm. Dia punya isi padu tidak dinyatakan. B pula ialah 50 cm. Isi padunya 40 liter air. Itu penuh lah. Kita tengok soalan A. Nyatakan nisbah tinggi aras isi padu air anggur di dalam balang A kepada isi padu dalam balang B. Maksudnya A kepada B. So kita nak kepada itu penting. Kepada itu dia tengah-tengah. Jadi kita boleh buat dia punya nisbah dalam huruf dulu, iaitu A kepada B. Okay, itu soalan ni nak. Kemudian kita tukarkan kepada nombor atau isi ketinggian. Tengok sini dia nak apa? Nyatakan nisbah tinggi. Ya, tinggi. So kita A ialah 25 cm. So kita tulis ni 25 cm kepada 50 cm. Okay, yang pertama sekali, nisbah tidak boleh dinyatakan dalam unit. Jadi kita potong dulu cm. Jadi kita dapat nombornya ialah 25 kepada 50. Okay. Kemudian nisbah ini boleh dinyatakan dalam bentuk pecahan, iaitu 25 per 50. Oleh kerana itu, kalau pecahan macam ni, dia boleh dipermudahkan. Jadi 25 dengan 50 ni ada sifar 25, iaitu 1 25 ini ialah 2 kali 25. Jadi untuk soalan ini, jawapannya ataupun nisbahnya kita perlu permudahkan. Maka kita dapat jawapannya, iaitu nisbah 1 kepada 2. Iaitu kalau A itu 1, B itu 2 kali ganda. Maksudnya 25, 50. Jadi itulah dia isi padu ataupun nisbah isi padu untuk A kepada B. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Soalan ditanya, hitung isi padu air anggur dalam balang A. Okey, kita tengok sini. A tidak dinyatakan. Okey, kita tahu nisbahnya ialah 1 kepada 2. So, kita boleh buat nisbah A kepada B. So, kita buat A kepada B ialah 1 kepada 2. Jadi kita boleh buat dalam bentuk pecahan, iaitu 1 per 2. 1 per 2 ni maksudnya A itu ialah kita tak tahu. Tapi ni okey, cikgu tulis atas ni dulu. Atas ni nisbah. Okey, yang ini ialah dia punya tinggi. Yang ini ialah dia punya kita panggil isi padu. Isi padu. Okey, cikgu tukarlah sebab kita nak tinggi kan. Nak isi padu kan. So isi padu terus. Okey, ini kita padam jadi isi padu A kita tak tahu, tapi isi padu B 40 liter. So 40 liter. Jadi A berapa? Okey, cara dia ialah ni 2. Macam mana dia boleh jadi 20? Didarab dengan macam mana jadi 40? Dia darab dengan 20. Okey. Jadi kalau bawah darab 20, atas juga darab 20. Jadi 1 darab 20 iaitu 20 lah. Jadi kita dapatlah A sama dengan 20 liter.
Okey, kenapa 20 liter? Sebab dia 2 kali ganda. Okey. Jadi kalau kita nak buat 40 bahagi 2 pun boleh juga. Jadi 40 bagi 2, inilah 2, ini sifar 4, tolak sifar, turun sifar, sifar. Jadi A itu 20 liter lah. Okey, ini dia. Dia separuh kan. Jadi berat dia punya isi padu juga akan separuh, 20 liter. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Cari peratusan isi padu anggur dalam balang A. Cari peratusan isi padu air anggur di dalam balang A. Jadi peratusan ini mungkin barang A berbanding balang B lah. Jadi kita tengok kat sini soalan ni. Balang A 25. Manakala ketinggiannya, manakala balang B 50 cm, itu dia punya ketinggian. Jadi soalan nak peratus isi padu. Isi padu ialah, kita tahu tadi balang A ialah kita dah kira 20 liter. Jadi kita akan kira 20 per 40. So kita akan buat 20. Okey, ni kita buat liter. Per 40 liter. Okey, jadi untuk mengira peratus, maka kita akan darab dengan 100 peratus. Okey, yang pertama kita akan permudahkan dahulu. Okey, kita tengok sini unit kita potong dulu. Kemudian atas bawah ni ada sifar, kita potong. Kemudian 2 dengan 4 ini kita permudahkan, iaitu ada dalam sifar 2. 2 ini ialah 1 kali 2, manakala 4 ini ialah kita panggil 2 kali 2. Okey, jadi kalau kita keliru, kita boleh tulis balik, iaitu nombor je yang baru, iaitu 1 per 2. Kita akan kali dengan 100 peratus. Okey, kemudian seperti biasa kita permudahkan atas dengan bawah dah tak boleh. Jadi kita memudahkan kiri dengan kanan. Silang ini iaitu 2 ni sifar 2, 2 kali 1. 10 ini ialah 2 kali 5. Kemudian kita tambah sifar, kita potongkan. Jadi kita akan darabkan 1 dengan 50, maka kita dapat jawapannya ialah 50. So kita tulis sini peratus. Maka jawapan untuk soalan C ini, peratusan isi padu anggur di balang A ialah 50 peratus. Baiklah, dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini untuk muka surat 228 bagi nombor 1 hingga 5. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian dari cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.